Dan yang kedua, kenapa gaya amatur? Sebab penerbitan buku ini dijalankan sendiri, ya. Tidak ada syarikat penerbitan yang kami hantar buku itu. Jadi kiranya penerbitan buku ini kami di jabatan buat dari A sampai Z lah. Jadi saya nak kongsikan kepada rakan-rakan sebab ada beberapa orang rakan lah dari jabatan lain yang menghubungi saya, boleh tak kongsikan pengalaman menerbitkan buku. Sebab ada beberapa buku lah yang telah diterbitkan oleh Jabatan Pengajian Melayu selama beberapa tahun ini, ya. Baiklah, saya kongsikan paparan saya, ya, Puan Ernie. Ya, silakan. Boleh nampak paparan saya? Yang ini ada? Okey, nampak. Ya. Saya buat slideshow lah biar dia besar. Tapi dari masa ke masa kalau ada tuan-puan nak tanya mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak, saya minta bantuan lah Tuan Haji Rahim, Jawatan Kuasa Penerbitan IPG Kampus Tun Mesin On, penerbitan buku gaya amatur, sebelum tu saya tunjukkanlah beberapa buah buku. Sebab itu saya kata gaya amatur tadi, sebab tak banyak pun lagi. Setakat ni baru 5 buah buku yang kami terbitkan di Jabatan Pengajian Melayu bermula pada tahun 2019. Cerita Sakura Ungu tu merupakan antologi sajak dan drama, kemudian Selimut Buah Abah adalah antologi cerpen. Ini Selimut Buah Abah ni lebih kepada karya pelajar yang mengambil kursus penulisan kreatif, cerpen mereka kita masukkan, kita susun, kita masukkan dalam sebuah antologi. Kemudian Travelog dan Memoir pada tahun 2020. Buku ini adalah hasil daripada bengkel yang dijalankan oleh Jabatan Pengajian Melayu yang disampaikan oleh Tuan Haji Abdul Rahim. Jadi kita mengumpulkan bahan-bahan catatan perjalanan dan catatan kenangan daripada rakan-rakan di seluruh IPG dan terbit pada tahun 2020. Dan 2 buah buku ini sedang dalam percetakan. Alhamdulillah dah lulus dah sampai pun pada syarikat percetakan, iaitu 2 buah buku antologi puisi. Satu, Rindu Sang Musafir, adalah karya pelajar dan pensyarah hasil perbengkelan pada tahun 2020 November yang lalu. Dan satu lagi ialah antologi puisi Ipto dalam Pandemik. Ini hasil daripada Jabatan Pengajian Melayu melaksanakan sayembara puisi. Ini dalam kalangan pensyarah dan staf dan juga pelajar. InsyaAllah dalam masa sebulan lagi terbitlah kedua-dua buku ini dan kita akan lancarkan pada bulan bahasa kebangsaan. Jadi apa yang saya nak kongsikan pada hari ini adalah beberapa perkara tentang cara yang kami laksanakan untuk menerbitkan buku. Saya kata tadi dari A sampai Z, maksudnya dari mengumpulkan bahan sampailah kita menghantar kepada syarikat percetakan. Saya juga yang dengar ada gangguan bunyi tu. Tak ada, ada orang buat tikap rumah saya ni. Okey. Ini antara perkara yang saya akan kongsikan, iaitu pengumpulan bahan, proses penyuntingan, penyediaan, kata alu-aluan, bukan kata
kata-kata aluan kata alu-aluan, prakata, senarai kandungan, biodata penulis. Saya akan tunjukkanlah apa yang kami dah buat, halaman pencipta, kulit depan, kulit belakang. Dan ni antara yang saya nak fokuskan pada hari ini ialah permohonan ISBN. Bagaimana pendaftaran dalam talian, dokumen-dokumen yang berkaitan, syarat yang perlu dipatuhi dan pemilihan syarikat pencetakan. Pengumpulan bahan ini terpulanglah kepada cara tuan-puan untuk mengumpulkan bahan. Kalau kami, sebelum tu saya nak jelaskan kami di Jabatan Pengajian Melayu pada setiap tahun ada mendapat peruntukan MBM MBI. Jadi peruntukan MBM itu kalau untuk tahun ni sekitar 2,600 untuk dia boleh OS 21 dan OS 29. OS 21 ni nampaknya kami dah beberapa kali ni OS 29 ni kami gunakan untuk percetakan jadi kalau kami di Jabatan Pengajian Melayu lebih cenderung kepada karya-karya kreatif jadi antaranya puisi setelah berapa tahun kita dah terbitkan puisi, cerpen, drama sastra perjalanan atau travelog. Kemudian yang terkini tu 2 buah antologi puisi tapi kalau rakan-rakan di jabatan lain boleh je kumpulkan. Kita kenal pastilah bahan apa yang kita nak terbitkan. Mungkin kalau jabatan bahasa Inggeris mungkin karya kreatif dalam bahasa Inggeris kalau jabatan matematik mungkin sajak puisi matematik ke bertemakan sains ataupun kalau sejarah mungkin pengkaryahan dalam sejarah boleh saja mengikut bahan apa yang kita nak terbitkan kemudian kita kena ada tempoh lah untuk pengumpulan bahan sebab kita ada satu tempoh untuk menerbitkan. Katalah macam kami ni targetnya menerbitkan pada bulan kami target untuk 2 buah antologi tu mestilah dapat dilancarkan pada bulan 10 kerana bulan 10 ialah bulan bahasa kebangsaan. Jadi target kami buku yang dihantar untuk percetakan tu haruslah telah terbit sebelum bulan 10 tu. Kita harap tak ada kendala lah. Boleh juga cara mengumpulkan bahan tu hasil daripada pembengkelan. Kami antaranya daripada pembengkelan, hasil daripada kelas, kuliah-kuliah drama, kuliah-kuliah penulisan kreatif, kemudian ada juga pertandingan Kemudian kita boleh menentukan jenis penerbitan sama ada nak buat penerbitan digital ke ataupun yang bercetak ke ataupun mungkin nak bersiri ke mungkin katalah buku cerita kanak-kanak ke kita nak terbitkan sendiri, kita nak tulis sendiri, mungkin ada siri Sang Kancil dan dan Harimau tajuk 1, 2, 3 jadi kita tentukan sendiri Dan ini contoh contoh bahan penulisan puisi yang kami muatkan dalam 2 antologi yang bakal terbit itu yang satu antologi tu Rindu Sang Musafir itu semua ialah sajak. Sajak ialah puisi moden. Manakala kemudian yang kedua tu sayembara, hasil daripada sayembara ialah antologi Ipto dalam pandemik. Itu kita buka kepada warga dan pelajar boleh hantar puisi moden dan puisi tradisional contoh saya sini ada ni gurindam sajak dan sajak juga hasil karya pensyarah dan pelajar. Ini contoh bahan tulisan prosa. Ini yang telah diterbitkan dalam buku travelog travelog dan memoir karya pelajar. Cuma kalau bahan tulisan kita tu lebih banyak gambar, kosnya memang sangat tinggi sebab kertas yang digunakan adalah dari jenis yang glossy yang menjadikan gambar itu lebih cantik tapi kalau sekadar sajak yang ada tulisan sahaja
kosnya rendah. Yang sebelum ni kami terbitkan pun ada yang tak lebih RM15 lah bukunya. Tapi kalau yang melibatkan gambar seperti ini, kadang-kadang menjangkau sampai RM40 sebuah buku, sebab bila gaya amatur ni kita bukannya untuk tujuan menjual, kita terbitkan sebab kita dapat peruntukan dan kita edarkan kepada para penulis, para penulis simpanan perpustakaan, dan adalah pihak-pihak tertentu seperti perpustakaan negara dan sebagainya. Jadi kalau kita cetak lebih banyak, lebih murahlah kosnya. Tapi setakat ni kami tak pernah cetak lebih daripada 100 lah. Dan yang ini pun sekitar RM40 selepas ditawar menawar, proses tawar menawar dengan pencetakan, dan beberapa lah kita tengok beberapa syarikat, lebih kurang RM40 lah sebab dia banyak gambar dan ketebalannya saya ingat belum tak cecah 200 halaman lah. Okey, apa dia perlu ada pada sebuah buku? Saya tak boleh tunjuk bukunya sebab bukunya yang telah terbit tu ada di jabatan. Jadi ada di dalam bilik saya lah, di Jabatan Pengajian Melayu. Okay. Termasuk juga buku Travelog terbit pada penghujung tahun 2020. Saya dah bawa dah ke jabatan. Nampaknya tak sempat lagi saya nak edarkan kepada rakan-rakan penulis, tapi adalah beberapa orang rakan yang telah hadir ke itu, saya maklumkanlah boleh ambil dalam bilik saya di Jabatan Pengajian Melayu. Okay, ini antara perkara oleh sebab kita ni ialah institusi pendidikan, jadi kita ada kata alu-aluan lah dalam buku kita tu. Yang sebelum ni yang pertama tu kata alu-aluan tu kita, kalau tak silap saya ada Dr. Tajul, pengarah lama kita. Kemudian yang kedua tu Travelog tu kata alu-aluan oleh Timbalan, dan yang ini pun nampaknya Timbalan sebab kami dah hantar cetak. Barulah kami dapat kita menerima kehadiran pengarah kita. Okey. Jadi penyuntingan, kalau syarikat penerbitan yang sedia ada, dia memang ada khas editornya. Editor yang menyunting. Kita sebagai penulis, pengkarya hanya mengantar bahan. Okey, kemudian nanti bahan mengikut ketetapan lah. Saya dulu pernah menulis untuk syarikat Setia Emas bersama dengan Puan Hajah Halidah. Okey, jadi apa yang kita diminta, katalah dikata karangan, 10 buah karangan bahagian A, 10 bahagian B, kemudian soalan komsah, kita kena ikut aja macam tu. Tapi kalau ada salah eja ke apa tu akan dibetulkan oleh editor. Tapi kalau secara amatur ni semua kita akan buat sendiri bersama ahli jawatankuasa kita lah. Jadi kata alu-aluan, prakata, apa dia prakata? Prakata ni ialah pengenalan atau kata pengantar. Kalau buku-buku yang terbitan mungkin Dewan Bahasa dan Pustaka, prakatanya mungkin dijemput tokoh-tokoh bahasa, dia bagi manuskrip tu dulu untuk dibaca, kemudian tokoh-tokoh bahasa tu akan menulislah prakatanya. Tapi kalau di peringkat kami di jabatan, prakata ditulis oleh penyelenggara atau penyusun. Okay, kemudian senarai kandungan, biodata penulis, terpulanglah kalau buku tu banyak penulis, biodata yang ringkas je lah atau mungkin nama saja. Tapi kalau buku tu penulisnya seorang atau dua orang, bolehlah letak gambar, letak biodata sikit, mungkin kelulusan dan sebagainya. Kemudian halaman hak cipta, halaman judul, kulit depan dan kulit belakang. Okay, apa dia penyuntingan? Jabatan Pengajian Melayu pernah pada tahun 2019 mengadakan bengkel penyuntingan. Ni di fasilitatornya ialah Tuan Haji Abdul Rahim. Tujuan dia adalah untuk menyemak bahan lah. Yang paling mudah sekali sunting ni untuk menyemak bahan, untuk mengelakkan masalah. Kesilapan. Kalau kami ni
lebih kepada kesilapan bahasa lah, kesilapan bahasa, kesalahan ejaan, okey. Kalau ikut prinsip penyuntingan, tujuan dia agar hasil sebelum dicetak itu tepat, jelas, padat, mudah, lancar, selaras. Contohnya katalah kalau sajak yang pertama tu guna font Arial, yang berikutnya pun kena font Arial lah. Font Arial saiz 12, yang lain pun sama saiz 12, macam tu Tak boleh yang ini saiz 12, yang ini Calibri pula, tak boleh, itu tak selaras lah gaya penulisannya. Okey. Jadi kalau secara profesional, yang inilah saya ada tunjukkan ni yang masa kami menghadiri kursus dulu, ada penulis penyemak proof dia. Tapi kalau gaya amatur ni tak adalah, kita semak sendiri dan gaya ni pun kita semak, kita kena pasti gaya bahasanya, kalau ada kesalahan ejaan, tanda baca, huruf besar, huruf kecil, kadang-kadang kita menaipkan tiba-tiba secara automatik jadi huruf besar, contohnya. Kemudian kalau penulisan ilmiah, kena antara satu fokus penyuntingan ialah menyemak sama ada gaya itu menepati, tengoklah gaya APA ke, gaya Dewan, gaya UKM dan sebagainya. Kemudian dalam penyuntingan juga kita akan menyusun karya apa dulu, katalah dalam antologi itu dalam pandemik tu, kami letak depan karya puisi tradisional yang terdiri daripada pantun, gurindam, seloka, syair. Okay, kemudian bahagian yang kedua kita susun ialah puisi moden, sajak. Jadi dia tidak boleh susunannya kena kemas lah. Kemudian kita masukkan nama penulis, jenis tulisan, seperti yang saya dah sebutkan tadi, muka surat, header dan footer. Ini contoh kata alu-aluan, kita tulis sekapur sirih tu. Ini oleh timbalan lah, Encik Muhammad Razi bin Suradi. Biasanya kalau kita yang menerbitkan jabatan kita, kita lah yang akan menyediakan kata alu-aluan ni, kemudian akan disemak oleh Tuan Timbalan lah. Okay. Kemudian kata alu-aluan juga sebab kita ada ketua jabatan, kita minta ketua jabatan lah masukkan juga kata alu-aluan. Cukuplah 2, jangan banyak sangat. Kalau ada pengarah di di institusi tu pengarah lah, dan ketua jabatan. Okay, kemudian prakata, macam saya dah sebut tadi, kalau buku-buku terbitan, katalah dia orang bahasa, tengoklah laras apa buku tu tentang apa. Kalau buku tentang bahasa Melayu, mungkin dipanggil tokoh lah untuk membuat prakata. Tulis sikit. Kalau macam buku kami, prakatanya oleh penyelenggara. Penyelenggara ni sebenarnya ialah orang yang menyusun. Kalau ada banyak karya dia susun, itu kita panggil sebagai dia menyelenggara lah. Boleh juga kita kata dia sebagai penyusun. Dan kalau katalah karya tu cuma satu saja, katalah novel misalnya, kemudian ada penulisnya dan ada penyuntingnya, seorang dia penyunting. Boleh masukkan nama penyunting lah. Okay, ini senarai kandungan. Contohlah senarai kandungan. Ini nak buat macam mana pun senarai kandungan terpulang pada kita. Kadang-kadang kita ada bajetnya halaman. Jadi mungkin senarai kandungan tu tak bolehlah mengambil ruang yang banyak sangat. Dan tuan-puan boleh rujuklah mana-mana gaya untuk menulis senarai kandungan. Kenapa saya paparkan ni? Sebab nanti dalam permohonan ISBN tu perkara-perkara ini semua kita kena sertakan. Ini contohlah ada 2 buku yang sedang dalam pencetakan tu, kami letakkan begini senarai isi kandungannya. Dia ada tajuknya, contohnya dalam memori, ini memori telah terbit, Mozaik Indah Bersama Ayah. Okay, nama tajuk memoir itu, halamannya, kemudian siapa penulisnya, Haji Abdul Rahim bin Ismail, contohnya macam tu. Okay, biodata penulis ni macam saya sebut tadi, terpulanglah kalau tak ramai sangat. Kalau dah macam kami buat antologi puisi sampai 80 orang
pengkaryanya, penulisnya, penghasil sajaknya dan puisinya, tak bolehlah sampai ada biodata ringkas macam ni. Kan biodata penulis dah makan lebih daripada 15 buku surat. Jadi bila banyak pengkaryanya atau penulisnya, kita buat ringkas sajalah. Mungkin nama dia, gambar dia. Okay. Jadi terpulang cara kita lah, sebab kita terbitkan sendiri. Cuma bila melibatkan gambar, kita kena minta daripada penulis. Mungkin ada kekangan lah untuk mengumpulkan gambar dan sebagainya. Kalau kita ada satu tempoh masa untuk kita terbitkan buku kita. Kemudian halaman judul. Halaman judul dan halaman hak cipta. Kenapa saya tekankan halaman judul dan halaman hak cipta? Kerana ini antara yang kita kena hantar untuk mendapatkan nombor kod ISBN tu. Memang dia dah tuliskan dengan jelas. Antara yang dia minta ialah senarai isi kandungan, dia nak tengok apa yang kita masukkan dalam buku kita. Kemudian halaman judul, yang pertama ni yang ada tajuk dengan penyelenggara tu, halaman judul, maksudnya lepas kulit halaman judul. Kemudian perlu ada satu halaman hak cipta. Hak cipta terpelihara, tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana. Inilah halaman hak cipta. Okey, kemudian kulit depan dan kulit belakang. Kalau sebelum ini permohonan melalui email kepada pihak PNM, Perpustakaan Negara Malaysia, dia minta kulit depan dan kulit belakang. Tapi mulai 1 Januari 2021 kalau tak silap saya, mulai tahun ini dia cuma minta kulit depan sahaja. Dia tak minta kulit belakang. Ni saya nak ucapkan terima kasih kepada Pusat Sumber dan Encik Ayu. Dia mengadakan kursus poster my wall. Sejak tu kulit-kulit kami semua kami gunakan poster my wall aja. Jadi ada banyaklah kat situ, kita boleh ubah suai. Ini semua gambar daripada poster my wall tu. Okey. Ini semua terpulang kita lah. Tapi lepas kita dapat ISBN tu, nombor ISBN kita kena letak kat belakang ni. Ini masa belum dapat lagi nombor ISBN, kena letak kat belakang, kulit belakang. Okey. Setakat ni ada apa-apa rakan-rakan doktor, tuan-puan nak tanya? Kalau tak ada saya teruskan. Okey. Permohonan ISBN Okey. Buku kita ni sebaik-baiknya ada ISBN lah. Sebab kalau kita tengok pun, kalau kita masukkan dalam SPL KPM pun, kalau kita kata menulis buku ataupun kita hantar satu bab buku dalam penerbitan orang lain pun, biasanya dekat situ ada ruang dia minta nombor ISBN kita. Jadi kita kena masukkan nombor ISBN. Jadi pada saya, kalau kita terbitkan tak ada ISBN tu macam penerbitan dalaman ajalah. Okey. Okey, mulai awal tahun 2021, semua penerbitan buku perlu melalui sistem depository. Masa nak menerbitkan 2 buah buku yang dalam percetakan sekarang ni, saya buat macam biasalah, saya email pada pihak Perpustakaan Negara, memohon isi borang macam biasa dan memohon 2 nombor barcode tu. Tapi dia balas balik, dia kata kena isi menggunakan depository. Okey, jadi depository ni ialah permohonan ISBN dalam talian. Okey, jadi antara caranya nanti kita akan masuk pada depository, kita akan daftar sebagai daftar dulu dalam sistem, kemudian dia akan balas balik dalam email kita dalam masa 24 jam permohonan untuk kita masuk dalam laman web dia. Itu mengambil masa dalam 24 jam lah.
Kemudian dah masuk dalam sistem depository itu, kita akan daftar penerbit. Okey, terpulanglah kalau kita sebab kita ni gaya amatur, penerbit kita akan pilih IPTA lah. Kemudian nanti kita akan masukkan nama kita. Tapi kalau kita nak terbitkan buku kita sendiri, tak ada kaitan pun dengan IPG misalnya, kita masukkanlah nama kita. Nanti saya tunjukkan dia punya paparan sistem depository itu. Kalau kita pilih penerbit IPTHO, tapi syaratnya kita kena muat naik satu surat rasmi yang ada kepala surat IPGK THO. Okey, kemudian dah daftar penerbit dalam sistem, kita akan tunggu email kelulusan 2 hari bekerja. Maknanya kita dah diterima lah. Kita punya pendaftaran sebagai penerbit tu telah diterima dalam sistem depository dalam 2 hari, dan kita pun lengkapkanlah permohonan dalam talian dan kita tunggu kelulusan. Okay, ni contoh surat rasmi jadi ni sebenarnya surat ni kami buat untuk memohon secara dalam email tapi dimaklumkan bahawa sekarang kena dalam talian. Jadi surat yang sama juga kami hantar dia untuk mohon sebagai penerbit di sistem tersebut, sistem depository tadi. Kena ada letterhead itu, kemudian ada nombor rujukan ni kami dapatkan daripada pusat sumber, sebab ini berkaitan dengan buku, dan kita nyatakanlah kalau ada rakan-rakan jabatan nak contoh surat pun kami boleh bagi permohonan, nombor ISBN, bagi judul buku, apa bukunya, kita masuk dan minta tanda tangan pengarah untuk surat ini. Okey, kenapa saya sebut tadi ISBN tu Okey, memudahkan pengesanan dan perolehan bahan terbitan Malaysia di peringkat tempatan dan antarabangsa. Dan membantu mempromosi penerbit Malaysia ni kalau kita nak jual lah dalam Global Register of Publisher menurut laman web agensi ISBN antarabangsa. Dan satu lagi kepentingannya, memperkukuh hak milik bahan terbitan penerbit. Bila kita dah ada ISBN, dah disimpan di Perpustakaan Negara, tiba-tiba orang ambil, kita boleh maklumkanlah kita dah ada, kita dah keluarkan dahulu, dah ada pun hak ciptanya. Okay, apa dia tadi ISBN tu? Ialah International Standard Book Number. Ni ada 3 perkhidmatan lah dalam ISBN tu. Yang pertama tu ISBN, kemudian ISSN. Kalau kita terbitkan buku ataupun bahan digital, yang satu je tak ada bersiri, kita guna ISBN lah. Kalau digital, EISBN. Tapi kalau yang bersiri misalnya, kita nak keluarkan siri 1, siri 2, kita ambil ISSN. Kemudian kalau penerbitan PDP tu, penerbit yang sedia ada syarikat dia. Kita macam Sasbadi, Sasbadi ke Setia Mas ke dan sebagainya. Okey, jadi apa dia ISBN tu? Satu nombor piawaian antarabangsa yang unik bagi pengenalan kepada sesuatu buah buku yang diterbitkan oleh penerbit tertentu. Perpustakaan Negara dilantik sebagai pusat kebangsaan ISBN di Malaysia sejak tahun 1982. Dan ISBN itu nanti akan dicetak di belakang buku kita lepas kita dapat, mengandungi 13 angka. Boleh juga kita tulis saja nombornya ataupun kita letakkan sekali barcode dia yang bergaris-garis tu okey, letakkan di belakang buku kita okey, ni tadi yang saya kata pengesahan melalui email bila kita dah mohon, dia akan hantar pengesahan melalui email, kemudian kita aktifkanlah akaun kita dalam sistem depository. Dah aktif akaun kita nanti tu, barulah kita boleh mendaftar sebagai penerbit. Mendaftar sebagai penerbit tu tadi saya kata kena masukkan surat, kena muat naik surat
yang ada kepala surat IPTO, IPG kita. Okay. Kemudian ni paparan muka depan lah sistem depository itu. Okay. Tapi jangan risau sebenarnya ini lepas saya dah letakkan penerbit sebagai IPG Campus to Listen On. Dia ada dia punya manual. Sebelum kita dapat masuk ni kita boleh baca dulu manual dia. Bagaimana nak klik, apa yang nak dimasukkan, dia ada apa step-stepnya lah. Saya rasa memang mula-mula bila tahu kena melalui sistem dalam talian ni macam alamak makin susah pula ke? Rupanya tidak. Tidak dan sangat mudah. Okay. Jadi kita akan pilih mohon ISBN ni lah tadi macam yang saya sebutkan. Okay. Kemudian kita akan isilah satu demi satu paparannya. Contohnya kalau macam gini, buku dari jabatan kami, buku bahasa Melayu, bahasa dia boleh pilih. Ini cuma gambar je jadi saya tak boleh buka ni. Kemudian judulnya, penanggungjawab, siapa? Kalau buku tu penulis dia katalah 5 orang menulis, penulisnya ada kat depan nama penulis, masukkanlah. Nama-nama penulis tu pilihlah kat sini sebagai penulis atau sebagai editor atau sebagai compiler. Ni compiler lah saya dan Tuan Haji Abdul Rahim. Yang anu sikit tu dia minta tarikh lahir tu. Ada tarikh lahir pula. Okey, ni paparan yang pertama. Okey, kemudian dia akan minta maklumat kandungan. Harganya. Kita letaklah anggaran harga kalau macam kami ni permohonan melalui Kertas Kerja menggunakan peruntukan MBM. Jadi kami letaklah harga yang kami dah pohon melalui Kertas Kerja tu. Okay, sama ada fiction ke bukan ke, muka surat bibliografi kalau ada, macam kami tak ada. Tapi jumlah muka surat yang saya tulis mandatory tu, ini memang dalam laman web tu tulis mandatory lah, maksudnya mesti dah ada. Okay, jumlah muka surat masukkan. Kemudian format penerbitan, kalau kita format buku biasa tu paperback lah, ada yang digital, ada yang kulit keras, okay. Kemudian kita tarikh jangka terbit. Tarikh jangka terbit ni sangat penting lah kita isi, jangan terlalu awal sebab bila ada satu tarikh jangka terbit ni, kalau kita isi awal nanti dia bagi tempoh dalam masa lepas terbit tu kita mesti hantar kepada Perpustakaan Negara. Jadi katalah kita letak tarikh hari ni, mungkin dia akan cakap dalam masa 3 bulan. Akan keluarlah paparan tarikh jangka, dia kata tidak boleh melebihi tarikh sekian. Maksudnya kalau melebihi tarikh tu ada denda lah yang dikenakan. Walaupun permohonan ISBN ini adalah secara percuma. Okey, ni dia. Kenapa saya tunjukkan tadi ada halaman muka depan, muka surat jodol, halaman muka depan tu kulit muka surat hak cipta, prakata atau sinopsis dan muka surat kandungan. Kerana semua dokumen ini perlu dimuat naik dalam sistem depository ini. Untuk memohon ISBN. Kita muat naik satu persatu lah. Jadi kita kena letak dalam fail yang berbeza. Muka surat depan kita muat naik dokumennya di sini, pilih fail ni. Okey. Kemudian muka surat jodol yang macam saya cakap tadi, muka surat jodol ni lebih kurang sama je macam kulit. Tapi dalam kertas yang biasa. Kemudian muka surat hak cipta, prakata. Okay, dah selesai tu kita tekan seterusnya. Dia akan keluar paparan macam ni lah. Maksudnya kita dah masukkan kulit. Gambar kulit hadapan dan kita dah masukkan dokumen-dokumen lain yang dikehendaki. Kalau dulu tak banyak, dia cuma minta halaman hak cipta dengan kulit. Itu je dia minta dulu. Kalau tak silap saya lah, halaman cipta, hak cipta dengan kulit. Tapi sekarang ni ada banyak sikit lah. Tapi benda ni memang kita buat lah kan. Memang kalau kita nak cetak buku, perkara-perkara tu memang kita dah sediakan. Tapi jangan sediakan dalam satu file lah. Pecah-pecahkan supaya kita boleh mudah untuk muat naik.
Okey, setelah itu kita akan masuklah, dia akan keluar paparan macam ni, status permohonan ISBN. Kalau dulu melalui email, saya rasa sekitar seminggu. Tak lama pun permohonan ISBN ni. Sekitar seminggu je kita dah dapat. Dah dapat dah kita punya nombor ISBN. Tetapi menggunakan sistem depository ni tak sampai 5 minit kita dah dapat, lagi mudah. Sebab itu saya kata sediakan dulu bahan-bahan tu, bila dah sedia dah apa yang dia nak tu, kita masukkan je. Ini contohnya yang ini paparan ni, saya dah selesai buat permohonan ISBN untuk satu antologi yang pertama, Rindu Sang Musafir. Kemudian bila saya buat pula permohonan, satu buku satu permohonan ISBN bila saya buat pula permohonan yang kedua, tengok-tengok dah ada dah. Permohonan ISBN untuk yang pertama tu dah keluar dah. Dah ada dah barcode-nya. Kemudian selang 10 minit, tak sampai 10 minit, saya ingat 5 minit lah dah dijana dah sistem dia dan kita dah boleh dapat dah nombor kod ISBN dan kita hantarlah kepada pencetak. Syarikat pencetakan tu kulit belakang yang ada ISBN dia. Sangat mudahlah insya-Allah untuk sistem depository ini. Okey. Jadi kita setelah kita mohon ISBN tu, kita tertakluk dengan Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986, Akta 331. Akta ini mewajibkan penerbit menyerahkan bahan yang diterbitkan kepada Perpustakaan Negara melalui Pusat Penyerahan Terbitan. Bahan-bahan ini akan dijadikan koleksi negara yang mencerminkan warisan intelek masyarakat Malaysia. Okey, jadi tanggungjawab kita kalau kita dah siap buku kita, perlu menyerahkan bahan itu. Kita post lah 5 naskah bahan bercetak dalam masa 1 bulan dari penerbitannya. Sebab itu saya kata tadi dalam sistem depository ada tarikh penerbitan. Kalau kita baru di peringkat awal mengumpul bahan, jangan letak tarikh penerbitan tu betul-betul habis kita kumpul bahan tu. Takut lajak pula. Sebab bahan perlu diserahkan 1 bulan dari tarikh penerbitan. Macam saya tadi saya letak tarikh penerbitan 1/10. Tapi kita boleh kemas kini tarikh dalam laman web tu. Okey. Kita kena serahkan 5 buah tu, 1 kepada koleksi negara, 1 kepada perkhidmatan, dia akan pecahkanlah 5 tu kepada 1 perkhidmatan maklumat di Malaysiana dan 1 penyimpanan luar sebagai langkah keselamatan jika berlaku bencana. 5 naskah kita tu pergi ke mana? Tapi berbezalah kalau ada bahan bersiri, misalnya kita keluarkan majalah ke tiap-tiap bulan ke, itu 1 minggu dari tarikh pencetakannya. Okey, ini sectionnya lah. Section 4/3, penerbit yang gagal menyerahkan bahan perpustakaan adalah melakukan satu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM3,000. Kalau kita tak hantar 5 buah naskah tu, kita boleh dikenakan denda lah RM3,000. Jadi lepas cetak, siap cetak, mematuhi apa syarat-syaratnya, kita dah letakkan nombor ISBN yang kita mohon tu di belakang ataupun di halaman hak kita pun boleh. Okey, kemudian kita post 5 naskah tu kepada Perpustakaan Negara, Pusat Penyerahan Terbitan Negara. Okey, jadi kalau kami ni seperti yang saya sebut tadi, kita ada peruntukan MBM. Jadi kita pilih syarikat penerbitan tu melalui 3 lah. 3, kita cari 3 syarikat yang ada yang telah berdaftar dengan sistem e-perolehan. Kemudian kita buatlah permohonan melalui kertas kerja. Jadi bila dah ada 3 syarikat tu, kita tengoklah 3 tu mana yang lebih
lebih murah ke, lebih sesuai ke, okey, kita mintalah dokumen-dokumen syarikat tersebut. Okay, ni untuk keterangan lanjut boleh tanya unit keuangan lah. Okey. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak kongsikan tentang penerbitan buku gaya amatur. Saya rasa rakan-rakan pun ramai dah buat. Cuma bila ada rakan yang bertanya, saya kata apa salahnya kita kongsikan dengan rakan-rakan yang lain juga. Okey, baiklah, saya selesai dah saya punya. Saya nak tunjuk sekejap sistem depository tu. Ini dia. Kalau sebelum kita masuk kepada sistem depository tu, kita boleh baca manual dia. Manual dia dengan jelas lah. Sebab saya baru pertama kali guna hari tu, memang saya baca lah sebab saya nak tahu kita ni kategori penerbit apa. Rupanya kita situ boleh pilih sebagai penerbit IPTA. Boleh kita masukkan lah. Ni sangat jelas lah sistem depository ni. Saya rasa kalau dibaca dengan teliti pun kita tak ada masalah. Kalau dah 2-3 kali kita buat, lebih mudah lah. Okay. Saya rasa Puan Ernie, itu saja perkongsian saya tentang penerbitan gaya amatur, sedikit perkongsian. Tapi dari masa ke masa, kalau ada rakan-rakan yang ingin bertanya, boleh tanya je cara macam mana nak nerbitkan. Sebab kami pun belajar berdikit-dikit lah. Kalau tengok penerbitan yang pertama tu pun macam yelah, kadang-kadang reka letaknya pun tak betul, susunannya tak betul, tapi kita dari masa ke masa kita cuba baikilah penerbitannya. Terima kasih Puan Annie, saya serahkan kalau ada rakan-rakan ingin bertanya, nak PM tepi kemudian pun boleh, tak ada masalah. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Siti Dahlia binti Abdullah di atas perkongsian yang sangat menarik itu tadi. Semoga perkongsian itu tadi dapat memberikan panduan dan rujukan kepada rakan-rakan kita yang hendak menerbitkan buku. Banyak cara-caranya untuk menerbitkan buku ni. Jika ada apa-apa persoalan dan jika ada sesiapa yang ingin mencelah atau yang ingin memberikan pandangan atau komentar atau untuk menambah apa-apa pendapat ke tentang perbincangan kita tadi, maka dipersilakan. Assalamualaikum Puan Siti. Salam. Saya nak tanya kan berkaitan dengan penerbitan ni, adakah kita akan gunakan, walaupun amatur, adakah kita akan gunakan EMK, elemen merentas co-curriculum? Maksudnya macam katakan PJ nak buat kan, mungkin dia nak buat penerbitan, tapi adakah kita akan gunakan perkhidmatan Jabatan Bahasa ke untuk tengokkan bahasa-bahasa dia? Okey, terima kasih Cik Naha, soalan tu bagus. Sebenarnya boleh, tak ada masalah. Jabatan Pengajian Melayu ni antara tugas kami ialah membantu penyuntingan dari sudut bahasa. Untuk makluman rakan-rakan, kami di jabatan pun sekarang membantu IPG kampus Perempuan Melayu. Dia sebab dia nak penilai luar misalnya, jadi kami pun membantu untuk menyunting dari segi bahasa. Kami sangat mengalu-alukan lah untuk kita bekerjasama, terutama melibatkan aspek bahasa lah. Terima kasih. Yang kalau macam tu kan, kalau katakan pokok nak buat, kita akan kita akan rujuk bahasa, jabatan bahasa. Kalau katakan grafik ke, kita akan rujukkan pada jabatan macam Cik Zaidi kan. Boleh, lagi cantik tu. Cuma saya nak kongsi satu masalah lah kan. Bila kita buat penerbitan ni, ada masalah dekat budak darjah 1 tau. Buku darjah 1, bila mak bapak komplain pada cikgu kan, cikgu ada benda yang tak betul. Dari aspek bahasa betul, tapi dari aspek kesihatan kan, dia kata lepas budak tu pergi main untuk kesihatan, lepas dia main, budak tu balik, mak dia suruh mandi. Jadi mak budak telah telefon cikgu, mengatakan cikgu macam tak betul, dia kata. Daripada aspek bahasa, cikgu tu cakap bahasa tu memang betul. Tapi dari sudut kesihatan, saya nampak lepas main, badan panas, mandi, itu dah tak betul. Tapi benda ni dah disebarkan dekat satu Malaysia lah, sebab buku darjah 1 kan.
Jadi benda-benda di sini saya rasa sangat penting lah kalau kita macam Puan Siti cakap lah kan, ada kita punya perhubungan tu supaya semua boleh tahu. Walaupun dia bahasa, tapi dia kena ambil tahu juga daripada aspek kesihatan, grafik. Contoh sebab dia AMK ni sangat penting lah. Macam Puan Siti buat ni sangat bagus lah, kita punya perkongsian macam ni, kita dapat tahu. Yang akan datang pun kalau kita nak buat pun kita akan bekerjasama lah antara satu dan lain. Mungkin kalau Encik Naha, kalau kita punya buku tu ada berkaitan dengan kesihatan, mungkin kita minta penyunting yang mahir bahagian kesihatan misalnya untuk sama-sama membaca. Sebab dari segi kontennya dia yang tahu. Kalau dari segi bahasanya ada pihak lain yang tahu. Seperti itulah. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Ada soalan lagi? Mohon sesiapa yang ingin tampil bertanyakan soalan, dipersilakan. Kalau kemudian pun tak apa, boleh tanya PM tepi. Saya pun berharap yang itulah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi masuk dulu apa? Okey. Kita masuk dulu. Okey. Saya ada cadangan lah nak menerbitkan satu macam modul ke buku kan, tapi ia ada melibatkan agensi luar. Macam mana tu? Boleh ke tak boleh ke, atau ada tak tata caranya dan sebagainya? Agensi luar tu siapa Cik Razali? Maksudnya siapa? Contohnya macam persatuan sukan ke, persatuan luar IG lah. Okey, sebenarnya kalau melibatkan persatuan ataupun agensi-agensi luar, kita boleh je bekerjasama dan kita kena maklumkan pada dia. Lagi baik kalau manalah tahu dia ada dana, dia pula boleh menyumbangkan dana untuk kita terbitkan. Tapi kita tak boleh letak nama dia tanpa pemakluman kepada pihak dia. Itu jadi kesalahan lah. Lebih baik kita bekerjasama lah dekat muka surat dekat kulitnya tu pun mungkin kita kena maklumkan ada kerjasama dengan pihak agensi tertentu. Mungkin dalam prakata pun kita kena maklumkan kepada pihak-pihak yang kita nak libatkan itu ya. Okey, Cik Razali. Terima kasih. Okey, terima kasih. Sama. Ada lagi? Ada lagi? Untuk saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasakan apa yang dibuat oleh Jabatan Pengajian Melayu ni memang terlalu hebat lah. Alhamdulillah, dan saya rasa dapat jadi dorongan untuk jabatan-jabatan lain kan, untuk bekerjasama dengan Jabatan Bahasa Melayu dari segi penerbitan semua, insyaAllah. Boleh insyaAllah. Bukannya jabatan macam kita hanya buat jabatan-jabatan kita saja, tapi bekerjasama kerana kita tak tahu apa yang kita betul, apa yang kita salah sebenarnya. Tahniah kepada Jabatan Bahasa Melayu, Jabatan Pengajian Melayu. Okey, terima kasih. Sebab itulah Tuan Haji Rahim nak tambah tu. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam Encik Razali tadi ya, saya tambah sikit lah. Satu lagi, etika ya, bila kita bekerjasama dengan orang luar ini, kita kena sebut tau. Maknanya buku itu walaupun kita jual, mana kita kena sebut bahawa tidak ada honorarium ya. Mana kita tak akan bayar. Itu kena sebut dengan jelas lah. Cik Razali ya, kalau kita bekerja dengan orang luar. Contoh dengan universiti ke, dengan IPG ke, dengan persatuan sukan dan sebagainya. Jadi kalau kita tak sebut itu, nanti artikel ke apa ke yang dikeluarkan tu kita kena bayar. Jadi kita kena pastikan bahawa tidak ada honorarium ataupun tidak ada wang gratis lah ni kata Indonesia ya, gratis ya. Bayaran lah. Bayaran penulisan itu tidak ada. Cuba kita bagi buku sahaja. Ini kena sebut dengan jelas ya. Sebab ini ada akta dalam akta percetakan ya. Jangan lupa lah.
sekiranya kita nak bagi sagu hati ke, sebab dia pun dah tolong kita, Okey. kalau kita tak bagi apa-apa pun rasa macam tak patut kan, sebab kalau kita nak bagi, macam mana? Boleh bagi. Tapi kena sebutlah supaya jangan, makna honorarium tu kalau ikut etikanya, kalau saya tulis 10 muka surat, dia ada bayaran dia. Jadi cuma kita PM tepilah. Tapi kita sebutlah, kita tak bagi honorarium lah. Honorarium ni makna dia, kita boleh makan anak-anak tu. Honorarium ni. Maknanya Selagi dia ulang cetak, selagi ulang cetak kita kena dapat bagi. bayaran. Cik Nah Jadi kita sebut tidak ada honorarium lah. Tapi kita bagi buku, kalau nak bagi sagu hati Sagu boleh lah. hati boleh. Boleh kena sebut. Jelas Okey, saya tambah di situ je. Okey, yang lain tu kita serah pada Dahlia lah. Okey, saya rasa dah lagi 1 minit saja. Jadi saya diberi ruang sikit seminit nak ucap terima kasih kepada Puan Siti Dahlia dan tim, Tuan Haji Rahim, Ketua Puan Siti Dahlia, Ketua Jabatan Pengajian Melayu, atas perkongsian ilmu yang saya kira memang sangat bermakna dan yang paling penting pada saya sangat signifikan dengan tugas kita di kampus Tun Sri ini dalam proses selain daripada penyelidikan, juga kita digalakkan menerbitkan buku, dan proses yang ditunjukkan tadi itu adalah proses yang lengkap dan ada juga bantuan daripada individu pensyarah jabatan lain. Misalnya tadi saya tengok muka depannya sangat meruntun. Kalau kita tengok muka depan tu dengan pokok kelapa tu, memang sangat signifikan dengan tajuknya, kerinduan seorang musafir, betul ke? Itu sebenarnya karya pelajar tu, semuanya karya rindu nak balik itu. Itulah rindu sang musafir tu. Itu yang saya kira kerjasama tu yang penting tu. Maksudnya ada kerjasama antara semua pihak dalam kampus kita. Itu yang paling penting pada saya. Maksudnya kita tidak work secara sendiri, tidak silo lah, bergabung. Yang kurang kita bantu, yang lebih kita beri. Itu yang terbaik. Okey, terima kasih Puan Siti Dahlia dan unit latihan dalam perkhidmatan atas komitmen meneruskan bicara profesional ini. Harapan diteruskan, dan kalau boleh lepas ni ada bengkel-bengkel kecil JPM untuk membantu dari segi tata bahasa tadi seperti yang Cik Naha sebut tadi tu. Mungkin laras tadi itulah yang sesuai. Kalau kesihatan, laras kesihatan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selepas ni kita ada Yoms Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Saya pulangkan balik kepada Puan Ernie. Okey, terima kasih tuan-tuan. Terima kasih kepada Tuan Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Mesin Hon kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita pada bicara profesional pada pagi ini. Jika tiada apa-apa lagi, seterusnya sebelum saya mengakhiri perbincangan profesional, seperti biasa, mohon jangan lupa isi form kehadiran pada pagi ini yang diletakkan di ruangan chatting di tepi pojok Google Meet ini. Ada lagi satu makluman yang saya nak beritahu ialah pada pagi ini saya ingin mewar-warkan di mana pada pukul 10 pagi ini tuan-puan yang mempunyai kelapangan dijemput untuk menyertai kursus yang bertajuk Travelog PhD melunasi amanah oleh penceramahnya, iaitu yang berusaha Dr. Hanafiah bin Khamis, pensyarah akademik di Jabatan Pembangunan Latihan, dan yang berusaha Dr. Salbihana binti Samsudin, pensyarah akademik di Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi. Kursus ini adalah perkongsian ilmu dan pengalaman sebenar penceramah di mana beliau akan menceritakan pengalaman beliau sendiri yang dan serta akan memberikan garis panduan dan tips macam mana untuk menyambung pengajian ke peringkat sarjana dan ijazah Dr. Falsafah PhD yang dianggap sebagai sesuatu yang agak sukar untuk dicapai. Satu topik yang menarik lah. Mohon siapa yang berminat silalah dijemput untuk menghadiri kursus pada pagi ini pukul 10.
Untuk makluman semua, perbincangan kita pada pagi ini telah dirakam dan insyaAllah pada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan rakaman video ini untuk dijadikan bahan rujukan, boleh hubungi saya dan saya akan kongsikan video ini kepada yang memohonlah untuk mendapatkan rakaman video ini insyaAllah. Jika tiada apa-apa lagi, maka berakhirlah bicara profesional kita pada pagi ini. Akhir kata, saya memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Yang baik datang dari Allah dan yang buruk datang dari diri saya sendiri. Stay at home dan stay safe dan semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. 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 Talia. Ya, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam. Okay. Tahniah Puan Ernie. Terima kasih Puan Siti Dahlia. Tahniah you Sama. Terima kasih. Stay Terima kasih safe. semua. Alhamdulillah. Terima kasih Lia, Tania. Sama Kak. Good luck Tahniah Puan untuk Siti Dr. Dahlia. Hanafiah Terima dan kasih. Puan Sama. Dr. Sabiana Dr. Hanafiah, good luck. Puan Okay, Zuliani, thank you. good luck. Dr. K. Alamak, clash lah dengan IOMS. Menarik tu Dr. Hanafiah punya. Yalah. Pasang 2 laptop nampaknya ni. Kena pasang tu laptop. Rugi tak dapat tengok Dr. Hanafiah dengan Dr. Sabiana. Puan Ada Zuliani. rakaman kan? Ada rakaman dekat YouTube Dekat FB Live. Bilal. Okey. IOMS yang mengejut. Okay, good luck semua. IOMS tu kena masuk. Ia mesti Okey, masuk terima kasih. Ia. Ya. Faham nanti. Okey, terima kasih semua.